Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan waalaikum kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hey Shadows pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, geng bayang semua, Shadows pada hari ini ada dua pengumuman yang Shadows nak share dengan geng bayang semua. Okay, yang first kali, Shadows nak bagi tahu yang seperti mana yang geng bayang semua tahu, Shadows telah mengaktifkan membership geng bayang. So, kalau ada di antara geng bayang semua yang nak support lebih channel Hey Shadows ni, korang bolehlah subscribe ke membership Hey Shadows channel, di mana adalah perks dia. Perks di sini maksudnya di mana ada emoticon tersendiri untuk geng bayang semua. Bukan macam yang YouTube punya, alright? And then adalah daripada segi konten-konten yang mungkin Shadows takkan lepas dekat viewers seperti biasa. Mungkin hanya membership sahaja yang dapat tengok, dan adalah beberapa lagi, insya-Allah. Okey, sikit-sikit Shadows akan menambah baik lagi Hey Shadows channel. Alright, okey, so pengumuman kedua. Okey, benda ni sebenarnya Shadows dah lama fikirkan, and Shadows rasa okeylah, kali ni mungkin Shadows dah boleh start buat lah benda ni kan. Tapi bukan selalu, insya-Allah bila ada masa-masa dia, Shadows akan adakan apa benda ni. Apa yang Shadows nak adakan ni? Adakan giveaway. Yes, giveaway. So giveaway ni Shadows masih dalam proses nak fikir apa benda yang Shadows nak bagi kepada peminat setia Hey Shadows channel. Tapi adalah benda-benda yang korang kena buat. Tapi apa hadiah-hadiah Shadows masih tengah fikirkan, masih tengah dalam proses lah. And also macam mana nak menang giveaway tu, Shadows masih tengah karang lagi dia punya step by step dia. And insya-Allah tak lama lagi Shadows akan kongsikan. So nantikan semua geng bayang, di mana Shadows akan adakan giveaway untuk geng bayang semua. So okay, Shadows pun malas nak drag lama sangat benda ni. Okay, so pada hari ni Shadows akan kongsikan dengan geng bayang semua 3 kisah berkenaan dengan warung-warung misteri, di mana kejadian ni berlaku kepada mereka-mereka yang kononnya tengah lapar semua benda tu, lepas tu ternampak satu warung, dan lepas tu adalah gangguan-gangguan yang tak diminati. Tak diminati pula, yang tak disenangi. Alright, so kalau geng bayang semua nak tahu kisah apa yang Shadows bakal kongsikan pada hari ni, seperti biasa, jom kita pendengarkan 3 kisah seram warung misteri pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita roll intro dulu. Piu. Kisah yang pertama yang terjadi di Ketil, Kedah, di mana 3 sahabat diorang ni baru lepas memancing, and lepas diorang dah settle semua memancing, diorang ni terasa lapar. So diorang nak singgah lah mana-mana kedai ataupun warung yang ada berdekatan untuk menjamu selera lah. Sebab dah lapar punya pasal kan. So tengah mencari-cari, sampailah diorang jumpa satu warung yang kecil. So diorang macam, since ada warung kat sini, orang pun tak ramai, apa kata kita singgah dekat warung ni, kita makan-makan dulu sabda baiknya, and lepas tu kita caw lah. Itu apa yang dipikirkan oleh 3 sahabat ni lah. So diorang pun masuklah warung tu seperti biasa, semua-semua duduk, and diorang pun nak order lah makanan yang diorang nak makan. So datanglah seorang gadis ataupun seorang wanita untuk ambil pesanan diorang. Tapi salah seorang daripada 3 sahabat ni yang bernama Rashid, asyik pandang saja tau yang pelayan warung tersebut tau. Dan yang 2 lagi sahabat dia cakap, kau pun nak usah pun agak-agak cover line sikit kan, janganlah usah nampak direct. Kau kalau minat pun kontrol lah sikit kan. Namun Rashid bagi tahu dekat 2 sahabat dia, tak ada, aku tengok perempuan ni macam lain macam kan, nampak pucat ke. Dan yang 2 sahabat dia cakap, diam, dia datang dekat dah, kita order dulu, nanti kita bincang lah. So datanglah wanita ni dekat meja diorang, and tanyakan yang diorang ni nak makan apa. So masing-masing pun order lah makanan-makanan diorang yang diorang nak makan lah. So lepas dah ambil order semua, wanita ni pun pergilah ke belakang untuk menyediakan makanan yang telah dipesan. So lepas tu 2 sahabat ni tanyakan kepada Rashid apa yang si Rashid ni rasa pelik dengan wanita tersebut. So Rashid pun beritahu yang perempuan ni nampak pucat semacam, and lepas tu ada bau yang teramat wangi tau. Dan 2 sahabat si Rashid ni pun beritahu, alah biasalah wangi kan, mana tahu dia pakai perfume ke apa ke kan. Dan si Rashid pun beritahu kepada 2 sahabat dia yang dia berasa pelik dan tak senang hati. Sebab apa? Tempat di mana diorang makan ni, diorang tak pernah register pun dalam otak diorang.
sejak bila pula warung ni ada dekat sini? Sepanjang kita pergi mancing tak pernah pula nampak warung ni. So dua sahabat cakap mungkin warung tersebut baru buka, sebab itulah diorang tak sedar yang ada warung dekat situ. So Rashid pun just iakan sahajalah, malah nak berbetah panjang. So lepas tu tak lama kemudian, dalam masa 5 minit, agak cepat lah makanan diorang order ni, agak boleh dikatakan kalau nak siap tu adalah 10 minit macam tu lah. Tapi makanan dan juga minuman yang sampai pada ketika tu dalam 5 minit ataupun kurang macam tu tau. So si Rashid pun time dia pandang makanan dia pun rasa pelik lah, macam cepat sangat ni, memang servis bagus lah cerita dia kan. And dua sahabat si Rashid cakap, kau jangan komplain banyak kan, makanan dah ada dekat atas meja sekarang, kita belasah dulu kan, kita makan dulu, nanti apa-apa kita sembang lah. So diorang pun kasih fokus makan yang sedap, sebab masing-masing pun dah lapar. And sambil diorang tengah makan-makan, tiba-tiba diorang nampak macam makin ramai orang yang masuk tau. Dan Rashid pada awalnya berasa tenang hati lah, sebab bukan diorang sahajalah yang tengah makan dekat situ. And dua sahabat si Rashid ni bagi tahulah dekat si Rashid, cakap, wah nampak kita ibarat macam asbab pembuka rezeki, kata mereka. Sebab apa, pada awalnya warung tu tak ada orang, and seeloknya diorang masuk ke dalam, diorang order, tiba-tiba ramai pula yang masuk kan. Dan Rashid pun cakap, kemungkinan enggak lah kan, mungkin sebab tak ada orang tadi, so diorang macam tak yakin, sebab yelah warung baru kan, diorang tak tahu sama ada yelah warung ni sedap ke tak ke. So disebabkan Rashid dan juga dua rakan yang tengah makan sedapnya dekat situ, so mungkin disebabkan itulah pelanggan-pelanggan pun start masuk. So si Rashid ni pun sambil dia makan, dia pun pandang lah pelanggan-pelanggan yang duk masuk dari tadi ni kan, tiba-tiba ramai semacam tau. Namun apa yang si Rashid berasa pelik is that kebanyakan daripada pelanggan-pelanggan yang masuk ni, diorang ada satu muka yang agak bengis and juga serius tau. Tak ada senyum and senyap, tak buat bising tau. Dua sahabat si Rashid ni tak indahkan langsung pelanggan-pelanggan tu yang masuk. Bagi diorang tengah lapar ni, diorang nak fokus makan. Namun Rashid sambil dia makan, lepas tu dia decide untuk stop tau. Dia tak nak habiskan makanan dia tau. Dan si Rashid pun bagi tahu dua sahabat dia, korang perasan tak pelanggan-pelanggan yang masuk ni, muka diorang ketat semacam tau. And diorang ni, sejak diorang duduk dekat tempat meja makan ni tadi, diorang asyik perhatikan kita seolah-olah macam kita ni buat salah tau. So dua sahabat dia cakap, Syed, kau jangan fikir banyak sangat boleh tak kan? Kau fokus makan kan? Kita minum, kita relax, lepas tu kita balik lah. Kau dari tadi duduk semak sangat fikir lah, kenapa lah? Dan Rashid pun cakap, tak ada, aku risau lah, macam rasa tak senang hati tau. Dari time kita pijak kaki dekat sini, aku asyik rasa macam ada benda tak kena tau. Dan dua sahabat si Rashid cakap, tak apalah, chill lah lo, kita habiskan makan kita, lepas tu kita nak sembang apa-apa benda lebih misteri ke apa ke, kita sembang kat luar, kita tak payah sembang kat sini, nanti terasa pula owner kedai ni tak manis lah macam tu. So si Rashid dia dah memang buat keputusan untuk tidak habiskan makanan dia biarlah dua sahabat dia continue makan. And lepas dah selesai everything all, so diorang pun buat bayaran and diorang pun exit lah daripada warung tersebut. And bila diorang dah keluar dari warung tersebut, diorang pun menaiki kenderaan and terus on the way lah. So mereka bertiga ni menunggang motor. So si Rashid pun beritahu, kita berhenti kat satu tempat dulu, aku nak bincang sikit lah pasal tempat tadi tu. So diorang pun decide, okay fine, kita lepak dekat satu kedai, kawasan kedai yang ada 7E semua benda tu, beli air, lepak dekat luar tu lah. So diorang pun beli air semua, diorang pun sembang. And dua rakan si Rashid ni tanyakan kepada si Rashid, ni apa hal ni, kenapa kau rasa tak tenang sangat malam ni ya? So si Rashid pun bagi tahu dekat dua orang tu, kau sedar tak, time kita nak keluar daripada kedai tu, orang-orang ataupun pelanggan-pelanggan yang tengah duduk kat situ semua pandang dan semua perhatikan kita macam seolah-olah kita ada buat salah tau. Macam tempat tu, kita tak patut berada dekat tempat tu tau. Dan dua sahabat si Rashid ni cakap, Mat, chill sudah kan, tak payah nak menggelabah. Diorang usah kita sebab kita handsome so sebab tu diorang usah kita. Dan si Rashid pun cakap, tak adalah, kalau nak usah, cara diorang pandang kita macam kita buat salah tau, muka bengis, muka ketat. So dua sahabat si Rashid ni cakap, ni macam ni lah, apa kata kita just abaikan semua benda tu, kita pun semua dah makan, dah kenyang dah kan, apa kata kita balik, lepas tu kita lupakan semua benda ni. And plus warung tu masakannya sedap kan, tak pernah pula aku rasa masakan yang begitu sedap dekat kawasan Ketil ni. So Rashid pun try sedaya upaya dia untuk bagi tahu yang tempat tu ada something wrong. Namun dua sahabat si Rashid ni macam tak nak dengar lah. Diorang ibarat macam, yalah, dalam dunia diorang cakap macam, yalah warung tu sebab baru ke, and mungkin sebab Rashid ni asyik terfikirkan yang kemungkinan besar yang pelanggan ni rasa macam tak senang hati yang diorang bertiga dekat situ. So macam-macam lagi lah. So diorang pun lepas tu balik ke rumah masing-masing and tak sebut lagi pasal insiden ni lagi tau. So selang beberapa minggu kemudian, diorang pun sekali lagi pergi memancing macam biasa. Dan dua sahabat si Rashid ni, salah seorang daripada yang bernama Khairul, bagi tahu si Rashid, aku macam
terfikir nak pergi makan balik lah dekat warung yang hari tu kita makan tu. And seorang lagi rakan yang bernama Aziz cakap, oh ya juga kan, hari tu kita dah makan situ sedap kan, jom lah lepas ni kita lepas mancing kita pergi makan situ. Namun Rashid berasa tak senang hati. Sebab apa? Dia macam tak nak tau pergi dekat warung tu tau. Dan Rashid cakap, tak apa lah, kalau korang berdua nak pergi, korang pergi lah, aku tak nak pergi lah. Dan lepas tu dua sahabat si Rashid ni cakap, Mat, kita mana-mana kita pergi, kita bertiga Mat, jangan solo venture macam ni ya. Tak elok lah, kita pergi sekali ya, bukan ada apa-apa pun. So si Rashid lepas dah dipujuk berbanyak kali oleh dua rakan dia, akhirnya si Rashid ni pun iakan sahajalah. Okay, iakan pujukan diorang and decide untuk follow diorang pergi makan dekat warung yang diorang makan hari tu. So lepas diorang dah selesai mancing semua, diorang pun pergilah dekat warung yang diorang makan hari tu. Tapi apa yang epic is that bila diorang sampai dekat situ, tak ada satu warung kelihatan dekat kawasan tu tau. Dan si Khairul tanyalah pada si Aziz, korang sure kan ni tempat yang kita makan itu? Asal tak ada apa-apa lah? Dan Aziz pun cakap, confirm aku ni, kau tak nampak pokok ni kat sini? Kan ada pokok ni dekat sini hari tu time kita makan. Dan Rashid pun cakap, aku dah cakap dah, ada benda tak kena dengan tempat ni. Nampak kan sekarang dah tak ada apa-apa kat situ. Namun Khairul still tak puas hati tau. Sebab Khairul ingat memang ada warung dekat sini tau. So disebabkan tak puas hati, so diorang pun decide balik ke bandar ataupun balik ke Pekan balik and nak carilah tempat makan dekat kawasan situ. And lepas diorang dah cari satu kedai makan dekat situ, diorang pun makan semua benda. Dan Khairul pun tanyalah kepada owner kedai tersebut yang dekat Pekan tu, cakap lah, tak tahu lah pakcik ada sedar ke tak, kita orang mancing kat tempat sekian and on the way balik ada satu warung kat situ dulu, kita orang pernah makan dekat warung tu. Tapi itulah, kita orang nak pergi makan tadi, lepas tu warung tu tak ada tau. Dan tiba-tiba wajah pakcik ni berubah tau. Dia macam pandang dua sahabat ni, macam rasa pelik lah si Khairul dengan si Aziz ni. Si pakcik ni berasa pelik. Dan pakcik ni pun bagi tahu, korang tengah cakap pasal warung dekat jalan sekian ke? Dan Khairul pun cakap, yelah dekat warung dekat jalan tu lah. Dan pakcik tu terus macam terdiam sekejap. Dan pakcik tu cakap, kat situ tak ada warung tau. And tempat tu ada satu insiden dulu, memang ada satu kedai-kedai dekat kedai makan kat situ. Tapi berlaku satu kebakaran kat situ. Lepas tu dah tak ada dah orang jual apa-apa kat situ. Korang pergi bila ni? Dan si Khairul cakap, tak ada, baru dalam 2 minggu lepas yang tu kita orang pergi makan kat situ. Dan pakcik tu cakap, tak ada, memang tak ada warung dekat situ. Dah lama dah tak berwarung. Korang biar betul, korang pergi makan kat mana sebenarnya? Terus Khairul dengan Aziz tergamam dengan apa yang pakcik tu cakap tau. Terus Rashid cakap, yes, aku dah cakap dah, ada benda tak kena dengan kedai tu. Sebab apa? Orang pelayan tu semua, bila diorang cara pelayan tu pandang kita, serve kita, macam pelik tau. And pelanggan-pelanggan yang datang semua berwajah bengis semua bagai tau. Dan barulah pakcik tu menceritakan dah terdapat banyak insiden-insiden yang kurang manis berlaku dekat kawasan situ tau. Kononnya di tengah-tengah malam ataupun lewat malam, kalau pemandu-pemandu yang mana lalu dekat jalan tersebut, bila diorang nampak warung dekat situ, diorang akan berhenti and diorang akan makan lah, nak enjoy semua benda tu. Tapi in the end, rupa-rupanya tak ada warung pun. So siapa sebenarnya yang kendali warung tersebut? So pakcik yang jaga kedai tu pun cakap, kemungkinan besar jin-jin yang decide untuk buka warung ialah disebabkan kegawatan ekonomi zaman sekarang kan, jin pun perlukan duit. So diorang pun bukalah kedai makan. And diorang ni bertiga ni kebetulan pun ada dekat situ. Diorang pun enjoy lah makanan. Tapi apa yang membuat tanda tanya yang besar selain dari mana datang warung tu lah apa benda semua, diorang terfikir, apa sebenarnya yang diorang makan pada malam tu? So kisah yang nombor 2 ni terjadi kepada salah seorang YouTuber yang tak diberikan nama, dalam kisah ni for some reason, tapi berlaku pada salah seorang YouTuber di mana katanya dalam perjalanan melalui kawasan jalan menghala ke Gerik Jeli lah, lebih kurang macam tu lah. And YouTuber ni dikatakan membuat kisah-kisah seram semua benda tu lah. And tak tahulah konten apa lagi yang dia buat, tapi kisah ni memang datang daripada seseorang YouTuber lah. So sepanjang dalam perjalanan dekat situ, dia ni terasa macam nak berhenti, penat sangat lah lepas travel jauh semua benda tu. And dia terfikir kalau ada warung dekat tepi jalan ni pun style jugalah, boleh lepak, chill, minum kopi dulu dan lepas tu baru caw lah. And kebetulan sepanjang dia melalui jalan tu, tiba-tiba dia nampak ada satu warung yang terletak di tepi jalan. So si YouTuber ni pun fikir, okey lah, cantik lah, boleh aku berhenti, rehatkan diri kejap, minum kopi, lepas tu teruskan perjalanan. So insiden yang berlaku time tu pada waktu malam tau. So si YouTuber ni berhenti dekat tepi jalan.
masuk ke warung tersebut, and sekali lagi sama macam kisah yang Shadows kongsikan yang first tadi tu, tak ada sesiapa dekat warung tersebut, and dipikirkan YouTuber ni ialah time tu pun dah lewat malam, so kemungkinan besar semua dah tak ada dah, and owner kedai tu pun dah memang nak tutup ke apa ke, and tiba-tiba datang YouTuber ni nak minum kopi semua, so yalah tinggallah YouTuber ni seorang yang ada dekat kawasan situ nak order pesanan kopi. So si YouTuber ni pun masuklah dekat warung tu, duduk semua benda bagai, and lepas YouTuber tu dah duduk semua, datanglah seorang makcik ni nak ambil pesanan YouTuber tersebut kan. Kok dia nak makan ke apalah, tapi dia kata dia tak nak makan apa, dia just nak perkena kopi O sahaja tau. And makcik ni pun dia hanya tersenyum kepada dia, and lepas tu masuklah ke bahagian dapur untuk menyediakan kopi. So YouTuber ni tengah rancak, tengah tengok kawasan sekeliling, and then YouTuber ni berasa pelik lah. Kawasan tempat ni dah lah sunyi, lain macam ni. Berani tak makcik ni sorang-sorang ada dekat sini kan? Namun YouTuber ni hanya mengendahkan situasi ataupun keadaan kawasan sekelilingnya, and dia just nak perkenakan kopi dia, lepas tu teruskan perjalanan lah. Dia tak ada nak fikir nak duduk lama pun dekat situ. So sambil tu dia tengoklah konten-konten dia, dia tengoklah phone dia, semua benda tu lah. And lepas tu tak sampai 10 minit macam tu, agak lama lah, dan baru YouTuber ni sedar, pahal air aku lama sangat ni kan, kopi je pun bukan lama pun. So YouTuber ni pun duduk fikir. Dan dia pandanglah ke bahagian dapur nak cari makcik tadi tu, namun tak kelihatan sesiapa tau. Dan YouTuber ni fikir, kot makcik ni ada dekat belah belakang kot. Tapi baru si YouTuber ni sedar yang tak ada bunyi, seolah-olah tak ada bunyi orang memasak ke ataupun buat air ke. Kan kalau buat air ada bunyi gelas tu kan, tapi tak dengar apa-apa, memang senyap. Dan barulah YouTuber ni start memanggil, "Cik, oh cik." Namun tak ada sahutan yang datang daripada belakang dapur tu tau. So YouTuber ni pun dah rasa pelik dah, dan dia just pandang balik ke handphone dia, fikir kemungkinan besar makcik tu pergi tandas ke apa ke, sebab tu lambat sikit lah. So dia continue scroll, and lepas consider dah hampir total time dia tunggu kat situ dah dekat 20 minit, still air dia tak sampai lagi tau. And kali ni YouTuber ni, walaupun makcik yang ambil pesanan dia tadi, member pun start panas, start marah kan, sebab yelah member nak settle minum cepat-cepat, lepas tu nak caw. So apabila dia pandang ke belakang, kali ni berbeza sikit tau. Sebab apabila YouTuber ni pandang ke bahagian dapur, apa yang dia nampak? So dekat bahagian dapur tu, jadi Shadow sendiri nak bagi gambaran sikit. Dekat bahagian dapur tu dia ada macam satu tingkap kecil lah, tingkap kecil macam tu, di mana boleh nampak lah kat dalam dapur tu. Apa yang mengejutkan YouTuber ni adalah bila dia pandang dekat tempat tingkap tu, dia nampak ada satu kepala yang tak jelas wajahnya tau. Sebab jarak di antara di mana YouTuber ni duduk dengan dapur tu agak jauh sikit. Tak ada lah jauh mana, tapi jauh sikit lah. Dia nampak seperti ada kepala yang macam ibarat macam rambut panjang yang tu, hanya mengeluarkan kepala macam tu tau. Terus YouTuber ni pandang depan phone dia and dah start menggigil lah. Fikir apa benda ni kan. Namun YouTuber ni beranikan diri, pusing ke belakang sekali and jerit lah, "Cik, mana air saya?" Apa yang lagi menyeramkan is that suara yang sama datang daripada dapur tu menjerit, "Makcik, mana air saya?" So si YouTuber ni pun dah berasa lain macam dah. Aku yang bercerita ni pun meremang pula tiba-tiba, tak usah-usalan. So anyway, so lepas tu YouTuber ni pun dah rasa macam, tak sedap hati dah ni kan, apa benda ni kan. Dan apabila YouTuber ni pandang ke belakang sekali lagi, apa yang mengejutkan dia adalah kepala yang dia nampak tadi adalah muka YouTuber tu sendiri tau. Member terus jam, terus berdiri and cabut masuk dalam kereta dia and terus drive out daripada kawasan tersebut tau. Member jam, macam mana kepala dia boleh berada dekat bahagian dapur tau. So mengisahkan yang warung yang YouTuber ni singgah, dikatakan diberi nama Warung Kopi Gerik Jeli lah. Lebih kurang macam tu lah, okay? So warung tersebut dikatakan terletak bersebelahan dengan pos galeri tau. And dikatakan yang pos galeri tu pada suatu ketika dahulu merupakan pos ataupun tempat di mana askar-askar komunis pernah bertapak dekat situ tau. So tak tahulah sama ada mungkinlah komunis-komunis tu yang hantu-hantu dulu ke apa kan, decide untuk buka warung kopi kat situ. Tapi mengikut kisah-kisah tempatan orang dekat situ mengatakan bahawasanya yang kejadian ni banyak kali berlaku kepada mereka-mereka yang melalui jalan lebuh raya yang menghala ke Jeli, Kelantan ni.
banyaklah mereka terserempak dengan warung tersebut tau. Yang mana penduduk asal yang tahu berkenaan cerita ni, diorang memang elakkan lah kepada mereka yang macam contoh macam kita ni yang berasal daripada Kuala Lumpur ke apa ke, nampak warung-warung macam tu terbuka, tak ada orang, kita pun enjoy, lepak, rupa-rupanya tak ada warung pun dekat situ. Kononnya dirankan oleh jin-jin ataupun bunian-bunian yang ada dekat kawasan situ. So itu adalah kisah ataupun pengalaman yang dialami oleh YouTuber ni semasa dia on the way ke Kelantan, and dia pergilah minum-minum dekat warung kopi misteri ni, yang entah dari mana datangnya warung tersebut. Alright game bayang semua, so kisah yang terakhir yang bakal Shadows kongsikan dengan game bayang semua berkenaan satu pengalaman misteri dan juga menyeramkan yang berlaku dekat satu keluarga ni, and kejadian ni berlaku di Bukit Bauk. So seperti yang Shadows pernah kongsikan dalam salah satu konten Shadows sebelum ni, pun ada juga berkenaan dengan Bukit Bauk, and dikatakan bermacam benda-benda misteri yang berlaku dekat kawasan situ tau. So kisah yang terjadi kepada keluarga ni berlaku pada suatu malam di mana mereka ni adalah satu kenduri dekat kawasan Paka. So lepas diorang dah selesai semua kenduri tu, diorang nak pulang ke rumah diorang dekat yang terletak di kawasan Kuala Dungun. So untuk sampai kat Kuala Dungun, ayah keluarga ni terpaksa melalui jalan Bukit Bauk, di mana boleh dikatakan agak jalan yang pintas lah, senang cerita macam tu lah, jalan cepat lah kan. So time diorang meninggalkan kawasan Paka tu, kampung Paka tu, time tu dalam lebih kurang pukul 11 malam macam tu tau, and diorang pun on the way balik lah. And benda yang paling epic is that walaupun semua dah sedap makan dekat kawasan kenduri tu, tapi masing-masing masih lapar, terasa lapar ataupun terasa ingin just nak chill lepak dekat kedai warung, minum teh, minum kopi, semua benda tu lah. Alright, so tengah on the way tu naik dekat kawasan Bukit Bauk. So jalan Bukit Bauk ni berliku-liku sikit lah. Alright, and seperti Shadows katakan, bermacam benda-benda misteri yang berlaku. Walaupun ayah kepada keluarga ni pernah dengar, namun ayah kepada keluarga ni jenis yang fikir insyaAllah tak ada apa-apa akan berlaku. So ayah kepada keluarga ni memang dah tahu dah tempat ni ataupun kawasan tersebut memang dia punya aura dia lain macam lah. Tapi bagi ayah dia, sebab dia dah selalu sangat lalu dekat kawasan tu, so tak ada lah nak kata menyeramkan sangat ke ataupun pernah mengalami apa-apa benda yang misteri. So lepas dah on the way dekat kawasan Bukit Bauk tu, biasalah anak-anak lah, bini dia semua cakap, jom lah cari warung dekat area apa Kuala Dungun ke, nak chill ke apa kan, semua tu kan. So tengah on the way tu, dekat Bukit Bauk dia ada satu selekoh tau, and kebanyakan kejadian ataupun kes-kes misteri ni berlaku dekat selekoh tu tau. So selepas ayah kepada keluarga ni ambil selekoh tu, tiba-tiba nampak ataupun kelihatan satu warung dekat kawasan tu tau. So ayah kepada keluarga ni tak adalah terfikir apa-apa. Dia kata, ada warung baru lah, ada orang baru buka kedai. So isteri dan anak-anak dia yang lain pun sama juga seperti Shadow kata, tak terfikir langsung kemungkinan ada benda-benda misteri ataupun benda-benda yang berhantu. Sebab apa? Diorang tengah have fun. Inilah problem dia, kadang-kadang bila kita terlalu have fun dengan situasi, kita lupa nak ambil langkah berjaga-jaga. Lebih kurang macam tu lah. So apabila ayah kepada keluarga ni nampak warung tu dekat situ, ayah kepada keluarga ni berhentilah dekat tepi, and seperti biasa semua daripada mereka keluar daripada kereta and pergilah ke warung tersebut. And seelok saja ayah kepada keluarga ni meminjak kaki dia ke dalam kedai tu, tiba-tiba ke seluruh pelanggan yang ada dekat situ semua pandang diorang tau. And ibu kepada keluarga tu terus berasa aneh dan pelik tau. Sebab apa? Pelanggan-pelanggan yang ada dekat situ pada ketika itu, diorang memang ramai dekat kawasan kedai tu, tapi tiba-tiba semua yang tengah macam pandang sesama sendiri, semua yang tengah lepak bersama, tiba-tiba stop and pandang diorang tau. So ayah kepada keluarga tu pun cakap, kemungkinan sebab jelah time-time macam ni kan, jarang ada orang pergi kedai. So ayah kepada keluarga tu cakap, tak apa, abaikan, jangan layan, kita terus masuk and kita order apa kita nak, and kita teruskan perjalanan kita lah. Itu apa yang dipikirkan oleh ayah kepada keluarga tersebut. So diorang pun duduklah dekat meja and panggil lah pelayan untuk order lah air, semua benda tu bagai. So datanglah seorang pelayan ni nak ambil lah pesanan air, and then isteri ataupun ibu kepada keluarga tersebut pandang pelayan tu lain macam tau. And selepas pelayan tu dah ambil semua order, dan ibu kepada keluarga ni bagi tahu lah suami dia, cakap, Bang tak sedar ke yang pelayan kita tadi tu nampak pelik? Dan ayah kepada keluarga tu pula pun setuju dengan apa yang diperkatakan oleh isterinya. Sebab apa? Time pelayan tu datang, tiba-tiba ada satu bauman ataupun haruman yang terlalu kuat tau. Which bau tu nak kata perfume pun tidak,
ataupun nak kata barang apa Febris pun bukan macam tu lah. And mengikut apa yang diceritakan oleh ayah kepada keluarga ni kepada isteri dia sebenarnya tak berani langsung untuk memandang pelayan tu, tapi disebabkan anak-anak diorang ada dekat situ, diorang tak nak cerita besar, diorang just kata just sampaikanlah, mungkin itu permainan minda kita, permainan perasaan, kita just tunggu air datang dan lepas tu kita caw lah. Tak sampai berapa minit kemudian air pun tiba lah, dan diorang pun sambil sembang semua benda tu, sambil minum air semua bagai, dan tiba-tiba ibu keluarga ni tendang kaki suami dia. So suami dia pun pandang lah isteri dia, apa yang tak kena kan. Dan isteri dia cakap, cuba tengok kawasan sekeliling. Dan suami dia pun pandang lah, buat-buat sambil minum kan, pandang tengok kawasan sekeliling semua bagai. Dan barulah suami dia sedar yang mulut pelanggan-pelanggan yang ada dekat kawasan kedai ni bergerak tau, tapi tak kedengaran satu bunyi pun tau. Terus pada ketika itu somehow tak tahu apa yang tiba-tiba buat ayah kepada keluarga ni snap dari segi apa, tiba-tiba tersedar seperti ada benda yang tak kena dengan kedai tu. Terus ayah kepada keluarga ni cakap, jangan minum, stop minum, jom kita balik ke kereta, tak payah nak bayar, tak payah nak apa, just keluar je. Dan anak-anak diorang rasa pelik lah, apa pula tak payah bayar semua benda kan. Ayah dia cakap, jangan tanya apa-apa soalan, just dengar apa ayah cakap and terus masuk ke kereta. And diorang pun berjalan menghala ke arah kereta tau. And apabila tiba kat kereta, tiba-tiba kedengaran ada seperti orang menjerit tau. Seorang wanita menjerit, "Oi, kenapa kau tak bayar air yang kau minum tadi?" Dan ayah kepada keluarga ni cakap, "Abai kan, just masuk dalam kereta tau." Dan tiba-tiba kedengaran lagi suara menjerit macam tu tau. Tapi apa yang pelik is that ayah kepada keluarga tu tahu yang itu adalah wanita ataupun perempuan pelayan tadi tau. Namun suara perempuan tadi seolah-olah seperti jantan. And so terlalu garau lah suara dia macam tu. So ayah dia terus masuk dalam kereta. And apabila ayah keluarga tersebut pandang cermin sisi belakang kereta tersebut, and alangkah terkejutnya ayah keluarga tersebut apabila dia pandang ke semua pelanggan-pelanggan tadi, termasuklah pelayan warung tadi, berdiri di luar warung sambil memerhatikan kenderaan ayah keluarga tersebut keluar daripada kawasan situ. And apa yang lagi menyeramkan, semua pelanggan dan juga pelayan tak mempunyai wajah ataupun rupa. So selepas ayah keluarga tersebut nampak benda tu, dia pun jam lah. Dia tak tahu apa yang telah dihidang oleh warung tersebut, kan? Sebab anak-anak dia dah minum air semua, dia pun dah minum air, isteri dia pun dah minum air tersebut kan. So pada keesokan harinya, ayah kepada keluarga tersebut terus bawa seluruh keluarga dia pergi berjumpa dengan ustaz untuk cek kalau ada benda yang tak kena lah. So selepas check and everything all, alhamdulillah nasib baik tak ada apa-apa benda yang misteri. Tapi ustaz tu menasihati lebih elok pergilah ke hospital ataupun klinik untuk cek, takut air yang diminum tu mungkin bukan sumber seperti mana yang kita fikirkan. Kalau kita bayangkan kopi ais, mungkin bukan kopi ais, mungkin benda lain. So just pergi cek, takut keracunan makanan ke apa semua benda tu lah. So itulah insiden yang dialami oleh ayah keluarga ni ketika dalam perjalanan daripada Paka ke Kuala Dungun melalui Bukit Bauk. And yes, seperti Syadus katakan, bermacam kisah-kisah misteri yang berlaku dekat kawasan Bukit Bauk ni. So kepada geng bayang semua yang berasal daripada Terengganu, mungkin korang boleh kongsikan dekat ruangan komen, ataupun korang boleh email kepada Syadus kalau korang ada kisah-kisah berkenaan dekat Bukit Bauk ni. Syadus tahu banyak sebenarnya kisah dekat kawasan situ. So cuma dekat, yelah orang kata, kisah seram daripada penduduk tempatan ataupun penduduk dekat area situ, dia lebih berbeza sikit berbanding kalau Syarul dapat daripada Google ke ataupun daripada TikTok ke Instagram ke, lebih kurang macam tu lah. So kalau ada geng bayang yang memang stay dekat area situ, yang mungkin korang ada kisah seram yang berlaku dekat Bukit Bauk, korang boleh share di ruangan komen di bawah. Alright, so geng bayang semua, Shadows ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Shadows Channel pada hari ini. And seperti yang Shadows katakan pada awal video ni, Shadows telah start satu membership, and Shadows amat menghargai sekiranya geng bayang semua turut support join membership Shadows Channel. Bayaran dia RM5 sebulan. Ia amat membantu Shadows dalam mengembangkan lagi
bidang YouTube ni lah, mengembangkan lagi His Shadows channel. Payah sangat, tiba man. And seperti Shadows katakan tadi, pengumuman yang kedua berkenaan dengan giveaway. And yes, Shadows dalam proses untuk karang proses dia and hadiah apa yang nak diberikan. So nantikan video yang bakal Shadows keluarkan antara minggu depan macam tu lah, dalam 2-3 video macam tu. Once Shadows dah complete proses semua benda tu, InsyaAllah Shadows akan kongsikan cara-cara nak dapat giveaway tersebut. Alright, so nantikan game bayang semua. So sekiranya game bayang semua terhibur dengan kisah pada hari ini, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke His Shadows channel, tanda sokongan korang kepada Shadows. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Pew.